Hai, Assalamualaikum Zaidan, Zara and Vina. Hari ni back to kita punya perbincangan last. Dan ini adalah recording pasal macam mana nak memplot graf untuk persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Ini masih topik bab 6 ya, tingkatan 1. Okay, berbalik kepada soalan yang kita perlu selesaikan kemarin yang teacher bagi tu kan. So kita ada 3 penyelesaian untuk topik ni, untuk jenis-jenis penyelesaian yang kita ada untuk untuk persamaan linear serentak kita. Kalau kita ada, maksudnya kita mesti persamaan linear serentak bermaksud garis lurus. Dia mempunyai lebih dari satu garis lurus lah. So jenis-jenis penyelesaian yang kita ada kat sini biasanya ada 3. Pertama sekali kita diberi unique solution ataupun penyelesaian unik. Yang kedua, kita expected untuk dapatkan satu penyelesaian di sini tidak ada penyelesaian untuk yang ni. Kemudian untuk A ni jawapan dekat A, dan lagi satu penyelesaian tidak terhingga. So, apakah jenis-jenis penyelesaian ini dan bagaimanakah bentuk graf yang kita boleh dapati daripada penyelesaian ini? Ini yang teacher nak tunjuk hari ni. Untuk graf penyelesaian, teacher kena tulis sikit. Kalau tak tulis nanti kan dia terbabas. Sekejap ya. Okay, untuk yang ni, teacher nak pakai pen color sama color whiteboard. Alright, untuk yang ni kita ada tidak ada penyelesaian ya. Tiada penyelesaian, no solution. Okey. Yang ini penyelesaian tidak terhingga dan yang ini adalah penyelesaian unik. Jom kita tengok dulu graf untuk B ni. Macam mana bentuk graf untuk penyelesaian unik. Dia ada tunjuk juga kemarin. Untuk setiap penyelesaian ni, kalau kita nak, okey ni B penyelesaian untuk graf B ni, kita mesti cari, sini kita namakan 1, ini namakan penyelesaian graf nombor 2. Kita mesti cari nilai X dan Y, bermaksud kita perlukan 2 titik untuk kita buat garis lurus. So, kita cari titik yang pertama daripada persamaan 1 iaitu 2X tambah Y sama juga 3. Macam biasa teacher cakap kemarin, bila X kita kosong, kita setkan X sama dengan kosong. So, ini jadi kosong, so kita dapat Y sama juga 3. So, koordinat pertama kita dapat adalah 0, 3. Okay. Koordinat kedua, kita dapat bila kita set pula Y sama juga dengan 0. Kenapa teacher buat macam ni? Lebih mudah sebenarnya. Kita boleh cari macam-macam cara. Sebab teacher buat macam ni lebih mudah untuk kita dapat jawapan. Alright. Sebenarnya terpulang pun. Tapi biar kita bermula dengan 0 kan senang, mudah nak mengira kan. Alright. So, untuk yang ni, bila kita buat Y sama juga dengan 0. Okey, bila kita set Y sama juga dengan 0, maka kita akan dapat 2X sama juga 3. Tulis balik, 2X sama juga 3, di mana X akan dapat 3/2 ataupun 1/2. Ya. So, kat sini kita tulis X sama juga 1.5. 1/2 kan 1.5 juga. So, kita dapat koordinat yang kedua kita iaitu 1.50. Alright. Bila kita dapat daripada ni daripada persamaan 1 daripada persamaan 1. So kita dapat dua koordinat ni, jom kita try plot. Okey, 0 X 0 Y 3. Dekat paksi X 0 kat sini, kita dah start kat 0, kemudian dia kata Y 3. Y3 kita akan naik ke atas. Katakan ni 1, ini 2, ini 3. So, ini adalah titik kita yang pertama. Iaitu 0, 3. Dapatlah. Ni titik pertama. Yang kedua 1.50. X 1.5, Y 0.
Cikgu mulakan dengan cari y kosong. Kemudian dekat paksi x 1.5. Kat mana 1.5? Kalau sini 1, 1.5 dekat sini. So ini adalah koordinat kedua iaitu 1.50. Kemudian bila kita ada dua-dua ni kita akan gariskan. Kita akan buat satu garis sambungkan. Kedua-dua tu. Alright, macam tu ya. So ini adalah garis yang kita namakan sebagai 2x tambah y sama juga 3 tadi. Inilah garis yang persamaan pertama. So persamaan pertama kita dah jumpa garis dia, kita dah buat. Okey. Cikgu padam yang sebelah ni sebab kita nak buat untuk persamaan kedua dan kita cari dua koordinat atau dua titik. Kemudian kita sambungkan untuk kita dapatkan garis untuk persamaan yang kedua. Ya, padam sekejap. Okey, sekarang kita teruskan menggunakan persamaan kedua. So daripada persamaan kedua kita ada 3x tolak 2y sama juga 1. Kita tolak Okey. So bila kita tolak, tengok sama juga bila x sama juga dengan kosong, kita akan dapat ni kosong darab 3 kosong, kita akan dapat negatif 2y sama juga 1 di mana y adalah 1 per negatif 2 ataupun negatif 1 per 2. So kita dapatlah sini y sama juga negatif 1 per 2. So koordinat pertama kita dapat ialah kosong negatif 1 per 2. Okey, jom kita cari seterusnya. Bila y pula sama juga kosong. Okay, persamaan ni, ini pula yang kosong. Jadi, okay, sekarang y pula jadi kosong. Bila y kosong, ni kan kosong. Bermakna 3x. Ni negatif 2 darab kosong, kosong lah sebab tu cikgu buat anak panah kosong. Dan 3x sama juga dengan 1. 3x sama juga 1. So, x adalah 1 per 3. Alright. So, ini adalah garis yang kita dapat. Koordinat seterusnya yang kita dapat iaitu 1 per 3 kosong. Nampak tak? Kita dah ada dua ni. Dua titik. Maka kita akan sambungkan kedua-dua titik untuk dapatkan garisan untuk persamaan kedua kita, iaitu persamaan yang ni. Okay. Kosong negatif 1 per 2. X dia kosong, y dia negatif 1 per 2, dia duduk dekat sini. Kemudian 1 per 3 kosong. X dia 1 per 3, y dia kosong, so ni y kosong. Kemudian x dia 1 per 3, kita agak-agak lebih kurang kat sini, dia kecil sangat. Tapi tak kisah, sambungkan saja terus daripada ini ke sini. Macam tu. So ini sebenarnya adalah garisan ni untuk persamaan kedua kita, iaitu 3x tolak 2y sama juga 1. Nampak tak? So ini adalah penyelesaian unik untuk dua garisan ni. So inilah cara memplot graf dan kita dapat graf bersilang macam ni dekat satu titik. Titik ni kita tak tahu apa nama, boleh dicari. Tapi dia bersilang dekat satu titik tu. Dan ini kita panggil sebagai penyelesaian unik. Okey, so sekarang kita teruskan untuk buat yang ni pula, yang C ni. Okey, untuk kita jawab soalan C, kita nak tengok, C. Kita nak tengok graf macam mana pula yang perlu kita lukis. Macam mana graf yang terbentuk bila tidak ada penyelesaian berlaku kat sini. Sebenarnya kamu kena lukis graf dulu baru kamu tahu dia adalah tidak ada penyelesaian. Bentuk dia, dia tidak bertindih ya. Kalau tak ada penyelesaian, bentuk dia bentuk berasing. So jom kita tengok. Untuk persamaan macam biasa kita ada persamaan ni cikgu namakan persamaan 1, ni cikgu namakan persamaan 2. Alright, daripada 1 kita pakai persamaan 1, macam mana kita dapat 3x tolak 1 sama juga y. So kita tengoklah bila x sama kosong, sini kosong jadi y sama juga negatif 1. So koordinat yang kita adalah kosong negatif 1. Kemudian kita set pula untuk satu lagi titik yang lagi satu.
Di mana bila kita katakan Y pula yang sama juga dengan kosong, apakah nilai, boleh juga kita nak letak kalau Y bukan kosong lah sebab kita nak nilai dia lebih cantik. Boleh juga kita pilih selain dari kosong, iaitu, okey, contohnya kita pilih 2 ya. Cikgu akan guna 2 kat sini sebab nilai dia lebih besar, lebih cantik ya. Tak adalah perpuluhan, susah nak plot. So cikgu letak Y sama dengan 2. Selama ni cikgu ajar kamu macam mana X sama dengan kosong kan. Teacher ajar X sama kosong. Sekarang cuba kita set bila Y sama juga dengan 2. Alright. So bila kita set Y sama dengan 2, masukkan dalam persamaan ni dan instead of Y sekarang dia jadi 2. So kita ada 3X tolak 1 sama juga dengan 2. So 3X sama juga 2. So yang mana tak ganggu, kita akan tulis balik. Sebab apa? Tolak 1 ni cikgu akan bawa pergi, teacher bawa pergi sebelah, jadi tambah 1. Kita dapat 3, betul? So X adalah 3 bahagi 3, iaitu 1. So koordinat seterusnya yang kita dapat ialah 1 dan 2. Okey, so boleh tak kita plot 0, negatif 1 dan 1, 2? Yes, boleh ya. Dekat sini, jom kita plot. 0, negatif 1, X dia 0, Y dia negatif 1. Kat sini ya, lebih kurang koordinat dia. Kemudian 1, 2. X dia 1, sini X 1. Kemudian Y dia 2. Agak-agak sini 1, 2. So sini bila kamu dapat titik kedua-dua ni, and then ambil pembaris, gariskan dia lebih sikit pun tak apa. Kamu akan dapat garisan lurus, iaitu garis linear bagi persamaan 3X tolak 1 sama juga Y. Okey, untuk persamaan pertama. Siap. Jom kita cari yang kedua pula. Okey, so persamaan kedua adalah 3X sama juga Y tolak 2. So, macam biasa, bila X sama juga 0, sini jadi 0 ya. Jadi Y 0, maknanya kita ada 0 sama juga Y tolak 2. So, Y adalah, bawa tolak 2 pergi sebelah, kita dapat Y sama juga 2. Koordinat kita dapat yang ni adalah 0, 2. Kemudian, bila Y sama juga, cikgu tak nak ambil 0. Instead, cikgu nak buat something else, iaitu 5. So, kita ada kat sini 3X sama juga 5 tolak 2. So, kita akan dapat 3X sama juga 3. Di mana X adalah 1. Sebab 3 bagi X adalah 3 bagi 3. Maka X adalah 1. So, new koordinat yang kita dapat adalah 1, 5. Boleh plot tak? Boleh. Okey, jom kita plot. Alright. 1, 5. Okay, sini 1, X dia 1, Y dia 5, agak-agak lah. Sini ikut 5, so sini titik dia. Yang kedua, siap yang ni. Yang dia 0, 2. 0, X dia 0, Y dia 2, dia duduk dekat sini. So, gariskan. Lebih kurang macam ni lah. Garis dia tu, macam ni. Dia lurus sebenarnya. Sebab cikgu tak ada pembaris. So, nampak tak? Garis dia sebenarnya tidak bertembung. Bila dia tidak bertembung, dia tidak ada penyelesaian. Hanya yang bertembung dia ada penyelesaian. Macam ini penyelesaian dia unik. Sebab dia orang berkongsi nilai yang sama dekat satu titik. Iaitu titik merah tu. Yang ini dia tak ada yang bertembung, so tak ada penyelesaian. Kemudian untuk penyelesaian yang tak terhingga ni, jawapan dia sepatutnya jadi macam ni. Cikgu tak kira tahu untuk yang ni. Instead cikgu tunjukkan jawapan. So, dia akan dapat dua-dua garisan ni. Kalau perasan yang ini kita bahagi dengan 4. Sebenarnya kita akan dapat Y sama juga dengan 2X tambah 3. Sama sebiji macam yang ke atas ni. Itu kalau kamu perasan kan. Bermakna nanti, graf yang kamu akan dapat, yang macam kemarin kita dapat tu kan, dia bertindih. Graf tu bertindih tau. Bila dia bertindih, dia satu line lah sebab dia kan line yang sama. Bermakna inilah juga persamaan satu punya graf, inilah juga persamaan dua punya graf. Dia duduk dekat atas satu line yang sama. Memintas pada, tak silap dia memintas pada Y sama juga 3 kat sini sebab bila di kosong ni Y sama dengan 3, sini 3. Okey, so dia duduk dekat sini, graf tu. Bermakna penyelesaiannya tidak terhingga. Maksudnya penyelesaian dia boleh jadi macam ni. Dia boleh duduk kat mana-mana, dia tak terhingga. Sehingga infinity. Kalau kita kat bawah sehingga negatif infinity.
So dia banyak dotted dia. Dot dia banyak untuk menyelesaikan masalah ni. So dia penyelesaian tak terhingga. Okay.